Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Pada video kali ini saya akan sambung balik daripada video-video yang lepas, iaitu saya akan menerangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak melihat isim ini. Okey. Jadi seperti yang dijanjikan, ini adalah bahagian yang ketiga, iaitu apabila kita mahu melihat isim, kita akan lihat suatu isim itu dari segi jantina ataupun dari jenis kelamin dia lah. Mudah je bahasa Arab ni, ataupun mana-mana pun kita kata isim bila ditinjau dari segi jantina, iaitu muzakkar ataupun muannas. Dia dua ni je. Okey, tapi macam mana kita nak kata suatu isim tu muzakkar ataupun muannas? Ini yang agak complicated sikit lah. Tapi tak apa, saya cuba terang sikit-sikit. Jadi insyaAllah tuan-tuan ikut, insyaAllah boleh faham lah penerangan saya ni kan. Okey, jadi saya ulang balik pada video yang lepas. Kita dah selesai iaitu tentang komponen akhir. Kemudian kita dah bincangkan tentang kejelasan maksud. Okay, sekarang ni kita akan membincangkan tentang jantina, iaitu muzakkar dan muannas. Ada dua sahaja. Okey. Sebelum kita pergi, saya terangkan iaitu apa itu isim muzakkar. Okey, isim muzakkar ni adalah mudah saja tuan-tuan. Segala isim yang menerangkan jenis lelaki, sama ada pada manusia ataupun pada haiwan. Okey. Jadi contoh dia macam saya kata abun. Abun, iaitu kita kata ayah lah, maksud dia ayah. Ini adalah terang-terang lelaki lah. Ataupun kalau kita kata asadun, kepada haiwan pula, asadun, singa. Ini kita kata muzakkar juga. Dia tak kisah sama ada pada akil ataupun ghair akil. Akil maksudnya yang orang kata apa, yang ada fikiran, ataupun ghair akil yang tak ada fikiran. Ataupun benda yang tak hidup pun ada yang kita kata dia muzakkar dan ada yang kita kata dia muannas. Contoh dia yang basic kita familiar macam qalamun, pen. Kan ni basic kita pakai contoh. Ini terang-terang kita kata dia muzakkar. Contoh macam kitabun. Okey. Kita kata buku. Okey. Bahagian ini insya-Allah mudah. Sebab apa? Ini yang biasa kita jumpa, biasa kita nampak dan kita tahulah dia muzakkar. Okey, tapi apa yang saya nak bincangkan, video kali ini mungkin sedikit panjang. Tuan-tuan ikut, kalau ikut sampai habis, insya-Allah tuan-tuan boleh faham, boleh nampak lah. Sebab apa? Sebab saya akan cerita apa special case yang kita nampak dia macam muzakkar tapi sebenarnya dia muannas. Dan ada juga yang kita nampak macam muannas dan kita kata dia muzakkar. Tapi senang cerita, saya nak kata kat sini, kita nak tahu satu isim tu sama ada dia muzakkar ataupun muannas, sebenarnya dalam bahasa Arab ni lebih kepada bacaan kita. Kalau kita biasa membaca, sama ada baca Quran ke ataupun baca hadis ataupun baca teks-teks moden, kita boleh tahu sama ada dia adalah muzakkar ataupun muannas. Okey, nanti saya akan terang lebih lanjut. Okey. Kemudian dalam bab ini saya akan lebih fokus kepada isim muannas. Sebab apa? Isim muannas ni yang kata apa, complicated sikit lah. Berbanding dengan isim muzakkar, selain, maksudnya kita belajar pada isim muannas, selain daripada tu confirm dia muzakkar lah. Sebab dia tak ada tiga pilihan kan, dia sama ada dia muzakkar ataupun muannas. Jadi kita akan fokus kepada isim muannas. Okey, apa itu isim muannas? Isim muannas ni kita boleh kata dia isim untuk perempuan lah. Sama juga macam muzakkar tadi, ia boleh jadi kepada, sama ada kepada akil ataupun ghair akil. Yang ada, yang sama ada yang ada fikiran ataupun tiada. Okey. Dan ini kita kata benda hidup lah. Benda hidup. Okey. Yang tidak hidup kita kata ada juga. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ni indah dia sebab pembahagian dia tu sangat-sangat cantik. Okey. Dalam
menerangkan, ulama nahwu dia tulis bila kita nak kata benda hidup ni, kita akan kata dia sebagai muannas, dipanggil muannas hakiki. Muannas hakiki. Okey. Muannas hakiki. Minta maaf lah tulisan buruk sikit. Okey. Kemudian kalau kita nak kata untuk benda tidak hidup, benda tidak hidup, kita akan kata dia sebagai muannas majazi. Apa tu contoh dia? Itu yang kita nak tahu tu. Jadi okey. Contoh dia, muannas hakiki ni yang macam kita bincang tadi ni lah, benda hidup. Ini nanti kita akan bincang selepas ni. Tapi muannas majazi ni macam mana? Benda yang tidak hidup lah. Benda yang tidak hidup ni contoh dia macam kita kata kurratun, bola, kan? Kurratul qadam, bola sepak. Kurratun, bola. Ataupun kita kata sahra, sahra'u, iaitu kita kata dia sebagai padang pasir. So yang ini kita kata dia muannas majazi. Okey. Jadi tapi tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan ikut sahaja dan nanti tuan-tuan akan faham. Ini hanyalah istilah sahaja, mustalah yang ulama gunakan untuk nak menerangkan bila kita belajar dalam bersistem ni, iaitu ada pembahagian, kita akan lebih mudah faham. Okey. Okey, apa yang saya nak cerita depan ni tuan-tuan, yang paling penting sebenarnya adalah macam mana kita nak kenal isim muannas melalui tanda-tanda dia. Tanda-tanda muannas ni dia ada 3. Okey. Dia ada 3. Iaitu dia ada tanda taknis, dia ada alif taknis maksurah dengan alif taknis mamdudah. Jangan risau, saya tulis depan ni. Saya bagi tahu jelah verbally kan. Okey. Yang pertama sekali, tak taknis, ta mabutah. Ini yang paling general lah orang kata. Kita kata sama ada, dia boleh juga sama ada kita namakan dia taknis ataupun ta marbutah. Marbutah. Boleh antara dua tu, tak kisah. Okey. Jadi tak taknis ni ataupun disebut juga dengan ta marbutah ni, ini adalah satu tanda yang kita sering pakai untuk nak menunjukkan makna taknis itu sendiri. Okey, contoh dia kalau kita kata sebagai contoh dia pertama, hadiqah, hadiqatun, iaitu taman. Okey, ataupun kita kata kalau bahasa moden macam park lah, park kan, park. Okey, ataupun kita kata sebagai faidatun, faidatun, ataupun kita kata sebagai faedah. Okey, ini yang jelas. Kita tengok daripada dua ni, kita tahu ini adalah ta marbutah. Kan? Jadi dia sangat jelas. Okey. Ataupun kalau kita nak letak ta marbutah kepada muzakkar untuk dia menjadi muannas. Contoh dia macam saya kata, kita nak tukarkan dia muzakkar pergi kepada muannas. Okey. Jadi contoh dia macam muslimun. Muslimun, kita nak tukar dia kepada wanita muslim. Apa kita kata? Kita cakap dia sebagai muslimatun. Muslimatun. Jadi ta marbutah di sini. Okey. Saya rasa mudah setakat ni kan. Banyak lagi. Contoh dia macam jamilun. Kita nak tukar dia kepada perempuan, kita kata jamilatun. Sebab tu ada orang nama Jamil, ada orang perempuan nama Jamilah pula kan. Tapi kita ni sinonim. Kalau sikit-sikit nak tukar, tambah contoh macam Fauzi, jadi Fauziah. Kan.
suka hati kita je. Tak boleh. Sebenarnya tak, bahasa Arab ni bukan semudah nak jadikan dia muannas kita tambah ta marbutah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau macam ni mungkin boleh. Macam mudarrisun, iaitu cikgu. Kalau kita nak kata dia cikgu perempuan, kita kata dia sebagai mudarrisatun. Itu yang simple lah, yang boleh kita tukar straight away muzakkar muannas kan. Tapi ada juga di mana kes yang kita orang kata apa, kes yang walaupun ada ta marbutah tapi ianya tak boleh kita kata dia muannas. Macam mana tu? Contoh dia kalau saya kata dia Muawiyah, Muawiyatun, iaitu siapa? Ini adalah khalifah Muawiyah. Okey, Muawiyah. Okey, khalifah Muawiyah. Kita kata walaupun dia ada ta marbutah di belakang, okey, di belakang dia, tapi kita tak boleh nak kata dia adalah muannas, sebab dia secara zahir dia adalah muzakkar, iaitu dia adalah lelaki. Sama juga macam kita kata Hamzah, Hamzatun, iaitu pakcik Nabi yang syahid di medan perang Uhud, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Walaupun dia ada ta marbutah kat belakang, tapi kita tak boleh nak senang-senang kata ini muannas. Tak boleh, sebab dia ada dia punya kata apa, zahir dia adalah muzakkar. Sama juga macam Talhah, Abu Talhah kan. Okey, jadi itu kita cerita bahagian tak taknis. Okey, tapi tuan-tuan pun jangan kata kalau ada isim yang tak ada ta marbutah kita kata dia muzakkar, pun tak boleh juga. Contoh dia, alamak, tempat pun dah tak ada ni. Okey, saya minta maaf Okey, contoh dia saya tulis kat sini. Contoh dia macam uzunun. Uzunun apa tuan-tuan? Uzunun telinga kan. Walaupun dia tak ada ta marbutah, tapi dia bukan perempuan. Dia bukan muzakkar, dia adalah muannas. Itu kena faham. Jadi kita tak boleh nak kata letak ta marbutah automatically dia akan menjadi wanita. Tak. Dia ikut kepada penggunaan ataupun sama'i kita panggil, kebiasaan dia tu macam mana. Macam contoh macam ardun. Ardun iaitu bumi. Kita tak boleh nak kata tanah. Kalau bumi al-ard kan. Kalau ardun ni sahaja biasa kita kata dia tanah lah. Kita tak boleh nak kata dia ni muzakkar, muzakkar, sebab walaupun dia tak ada ta marbutah. Tak boleh, sebab memang orang Arab faham ardun ni adalah muannas. Macam mana tuan-tuan nak dapat skill tu? Kenalah banyak membaca. Kena banyak membaca. Ataupun saya bagi satu contoh lagi, iaitu narun, iaitu api. Ataupun kalau dalam Al-Quran digunakan narun, dikatakan sebagai neraka, nar jahannam. Sama juga, tak boleh juga. Banyak digunakan dalam Al-Quran yang dia kata walaupun dia nampak dia tak ada orang kata apa, tanda-tanda taknis, tapi sebenarnya dia adalah muannas. Contoh dia saya bagi satu lagi. Saya memang suka bagi contoh tuan-tuan. Nak bagi faham senang ni. Contoh dia macam yadun. Yadun iaitu tangan. Tangan. Ada ta marbutah? Tak ada ta marbutah. Tapi kita kata dia muannas. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran dah sebut tabbat yada abil lahab wa tab, telah binasa kedua-dua tangan Abu Lahab. Kan? Faham di situ jadi walaupun tak taknis ni kita gunakan untuk nak orang kata apa, nak menjadikan suatu isim tu sebagai muannas, tapi tak semua keadaan kita boleh kata dia muannas. Okey, baik.
Saya pergi seterusnya, iaitu tanda-tanda taknis kedua, iaitu tentang alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah ni apa tuan-tuan? Alif taknis maksurah ni mana-mana yang akhir dia tu dengan ya, ataupun kita panggil alif maksurah lah, bukan ya biasa tu, ya kosong dia panggil. Kalau orang Melayu kita panggil ya kosong lah. Kita panggil alif maksurah. Contoh dia macam mana? Contoh dia ada, saya bagi satu contoh. Okey. Yang pertama sekali, kalau dia sifat muannas. Dia daripada sifat. Contoh dia bentuk, kalau katakanlah kalau muzakkar dia, okey, muzakkar dia adalah fa'lan. Okey. Bila kita nak convert dia kepada muannas, okey, dia akan jadi fa'la. Ini dia punya sifir dia. Okey. Contoh dia kalau kita nak kata adshan. Apa dia punya muannas dia? Kita kata dia adsha. Mudah tak? Bila, okey, contoh lain lagi, jaw'an. Muannas dia akan jadi sebagai jaw'a. Okey, ataupun yang tuan-tuan biasa guna kaslan ni kata pemalas, malas kan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kaslan ni maksud dia apa? Pemalas. Kalau perempuan pemalas, dia akan tulis sebagai kasla. Ini istilah dia untuk perempuan. Okey, jadi alif taknis maksurah ni, salah satu sifat dia fa'lan, dia akan jadi fa'la macam ni. Okey. Contoh lain kalau daripada isim tafdil. Isim tafdil. Okey, isim tafdil ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan biasa dah saya rasa ni. Contoh dia macam kalau saya kata akbar. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kalau saya nak kata muannas kepada perkataan akbar tu, dia akan jadi kubra. Sebab kalau tuan-tuan biasa baca maksurat, ada kan sugra dengan kubra. Sugra tu maksudnya kubra tu maksudnya besar, tapi kita kata dia muannas. So sebab tu dia jadi kubra. Macam contoh dia asghar. Okey, dia akan jadi sughra. Dia akan jadi sughra. Ini contoh dia. Jadi tuan-tuan boleh perasan tak dekat sini, okey, saya pakai pen hitam lah, nampak sikit. Tuan-tuan perasan tak belakang dia ni semua ending dia adalah kosong, ya kosong, ataupun ending dia adalah alif maksurah. So dia, walaupun dia bukan ending dia tam marbutah, tapi dia adalah salah satu tanda-tanda kepada taknis. Okey. Apa lagi contoh selain daripada itu? Contoh selain daripada itu, tadi kita dah kata ni. Okey, sekarang ni. Okey, yang ketiga kita kata dia masdar, untuk daripada masdar. Masdar yang diakhiri dengan alif maksurah. Masdar yang diakhiri dengan alif maksurah, terus kita kata dia sebagai muannas. Contoh dia macam zikra. Zikra ni apa? Peringatan, kan? Peringatan. Bushra. Bushra ni apa? Bushra ni adalah berita. Ataupun kita kata kalau dalam bahasa Arab ni berita gembira lah.
Dia berita tapi sebenarnya lebih kepada prawn kepada gembira, berita kegembiraan. Ataupun macam fatwa. Fatwa, fatawaw, alif maksurah. Itu pun contoh-contoh masdar yang akhir dia dengan alif maksurah dan kita kata dia sebagai muannas. Jadi dia ada 3 ni saja. Okey. Okey, kejap. Okey. Selain daripada tu, selain daripada kesemua yang saya cakap tadi ni, kalau dia akhir dia alif maksurah, dia tak dikira sebagai muannas. Selain daripada 3 ni lah, iaitu sifat, isim tafdil, masdar. Okey, dia tak dikira sebagai muannas. Contoh dia macam saya kata sebagai mustashfa. Mustashfa, hospital. Kita tak kata walaupun di akhir dia adalah alif maksurah, tapi kita tak kata dia sebagai muannas. Okey, tapi tak apa, tuan-tuan jangan risau. Nampak pening, cuma apa saya nak pesan, jangan benda yang sesimpel macam ni memeningkan kita sebenarnya. Benda ni hanya kita kata panduan kita. Supaya bila kita buka Al-Quran, kita tengok dalam Al-Quran, contoh-contoh Al-Quran yang ada, kita akan tahu kenapa Allah pakai fi'il muannas. Kenapa Allah tak pakai fi'il yang muzakkar? Macam saya bagi contoh tadi, tabat yada abi lahabin wa tab. Kenapa Allah pakai tabat? Kenapa tak pakai tabba? Kenapa pakai fi'il muannas? Supaya kita tahu yada tu ataupun yadun dia adalah muannas. Jadi tuan-tuan nampak tak? Lebih kepada kita, bila kita nak belajar bahasa Arab ni, tuan-tuan kena lebih kepada praktik, tatbik ataupun kita kata practical application. Jangan terlalu pergi kepada teori sangat, last sekali tak dapat apa-apa. Pergi kepada tatbik, kita fahamkan teori praktikal dia, belajar sikit dan amalkan. Belajar sikit dan amalkan. Jangan belajar banyak tapi amal sikit. Dalam kes kita ni, amal ni maksudnya kita praktis lah. Kita tengok, kita kena pasti huruf dan sebagainya. Okay? Alright. Saya pergi yang ketiga, iaitu alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah ni apa-apa yang akhir dia dengan hamzah. Apa-apa yang akhir dia dengan hamzah. Okey, contoh dia kalau macam tadi juga, contoh dia kalau dia sifat. Dia sifat. Okey. Sifat yang kalau muzakkar dia adalah af'al. Af'alu. Okey. Dia akan jadi sebagai fa'la'u. Fa'la'u. Okey, apa contoh dia? Contoh dia macam ahmar, color, warna merah. Dia akan jadi hamra. Hamra'u. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak pergi kepada tatbik application dia, macam mana asalnya perkataan Humaira? Asal Humaira ni sebenarnya adalah daripada ahmar lah, kemerah-merahan kan, merah daripada sini. Pergi kepada hamra, iaitu kemerah-merahan tapi sifat untuk wanita, perempuan. Dan Humaira itu adalah isim tasghir. Isim tasghir. Nanti kita akan belajar dalam bab selepas ni. Isim tasghir ni isim yang kita kecilkan dia. Macam Anas, jadi Unais. Hirotun, iaitu kucing, jadi Hurairah, iaitu Abu Hurairah. Ahmar, dia jadi Humaira. Ini sangat menarik. Tuan-tuan akan perasan macam-macam nama-nama yang selama ni kita pening, rupanya ini adalah daripada perkataan yang kita biasa dengar. Macam Abdullah, daripada Abdun, iaitu kalau kita kata tasghir dia akan jadi Ubaid. So dia jadi Ubaidullah dan sebagainya. Kita akan belajar lepas ni, tuan-tuan just follow nanti, saya akan terbitkanlah untuk video selepas ni. Apa lagi contoh untuk sifat ni? Sifat ni, okey, saya tulis ini muannas. Apa lagi contoh sifat? Okey, contoh dia macam a'ma, dia akan jadi amya. A'ma iaitu buta, dia akan jadi amya. Okey, akhir dia dengan hamzah. Okey. Yang kedua isim atau sifat yang susunan dasarnya diakhiri dengan
alif ta'nis mamdudah. Ini yang kedua. Lebih kurang jugalah sebenarnya contoh dia. Okey. Tapi yang alif ta'nis mamdudah ni kebanyakannya adalah muannas lah. Tapi macam saya cakap tadi, tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Tak semua, kita tak perlu nak tahu specifically yang ni muzakkar ke muannas ke. Cukup kita, kebiasaan kita biasa dengar, dan kalau kita tak pasti, kita boleh rujuk kamus ataupun kita boleh rujuk macam mana Allah pakai dalam Al-Quran. Allah pakai fi'il apa. Okey. 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 Setakat ni saya rasa semua boleh faham jadi jangan pening-pening. Okey, tuan-tuan fahamkan sahaja. Orang kata apa, mana yang boleh kita tangkap tu kita tangkap je lah dulu. Jangan yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Itu lagi susah tu. Okey. Jadi kita revise balik, kita ni balik, tengok balik, rujuk balik yang lepasnya. Okey. Jadi kesimpulan dia saya boleh kata tanda tak ada ta'nis dia ada 3, iaitu tak ta'nis, kemudian ada alif ta'nis maksurah, kemudian ada alif ta'nis mamdudah. Dia ada 3 ni sahaja. Okey. Tapi macam saya cerita tadi itulah, ada certain situation yang dia memang kena ada exception. Contoh dia macam tak ta'nis tadi. Macam saya cakap Muawiyah, okay, Talha, okey, ataupun Yadun. Dia yang ada ta marbutah tapi dia bukan muannas. Yang tak ada ta marbutah tapi dia muzakkar. Tapi dia bukan muzakkar. Itu kena pastilah. Okey. Kalau tapi jangan risaulah. Tuan-tuan hanya tengok kepada mana yang dipakai dalam Al-Quran. Kalau mana yang tak ada dalam Al-Quran tu, tak apalah, tak payah susah-susah. Tak payah pening-pening kepala nak tengok kan. Okey. Alright. Okey, untuk bahagian seterusnya, ini saya nak cerita sikit special case. Apa tu special case? Okey, special case ni dia, saya nak kata macam mana, dia boleh pakai untuk lelaki dan untuk perempuan. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, macam mana nak tahu sama ada dia boleh pakai untuk lelaki ataupun untuk perempuan? Okey, ada isim yang boleh kita pakai untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Contoh isim yang bentuk dia sebagai fa'ulun. Contoh dia macam mana tuan-tuan? Okey, contoh dia saya bagi satu contoh. Rajulun. Okey. Saya padam balik. Okey. Okey. Rajulun Allah, saya minta maaf. Susah sikit nak tulis pakai iPad ni. Okey. Rajulun. Okey. Syakurun. Wasaburun. Ini contoh yang terbaik lah saya rasa. Wasaburun. Okey, apa maksud dia? Lelaki yang banyak bersyukur dan bersabar. Ini bersyukur, ini bersabar. Okey. Macam mana kalau saya nak kata perempuan? Perempuan yang banyak bersyukur dan bersabar. Ini sifat ni, sifat bentuk dia bentuk fa'ulun. Macam mana saya nak kata dia perempuan yang bersyukur, yang banyak bersyukur dan banyak bersabar? Senang saja. Special case yang saya masukkan di sini iaitu dia boleh pakai kedua-dua. Jadi kalau saya nak kata imra'atun, okay, imra'atun Allah, imra'atun, okey, syakurun wasaburun. Dia boleh pakai. Sama tak? Tak ada ta marbutah, tak ada apa-apa yang nampak beza. Dia orang kata apa, universal, dia unisex, dia boleh pakai dua-dua. Okey. Ada juga contoh lain lagi. Contoh kedua yang saya kata dia boleh pakai, dia universal. Contoh dia yang bentuk dia fa'ilun. Fa'ilun ni, okey, apa contoh dia? Okey. Rajulun, okey,
jarihun, okey, wa qatilun. Okey, qatilun. Apa maksud dia? Jarihun wa qatilun. Lelaki yang terluka dan terbunuh. Okey. Macam mana kalau saya nak kata perempuan pula? Sama juga tuan-tuan. Imra'atun. Okey. Jarihun wa qatilun. Sama je. Maksudnya saya nak kata kat sini dia boleh pakai untuk kedua-duanya. Okey. Alright. Kemudian apa yang contoh seterusnya yang saya nak cerita ni? Ada juga isim sifat yang kita tahu dah terang-terang dia tu adalah perempuan walaupun dia tak ada tamah butah. Contoh dia macam hamilun. Hamilun ni apa tuan-tuan? Perempuan yang hamil. Saya rasa tak pernah dengar lagi lelaki yang hamil. Kalau lelaki yang hamil tu mungkin sebab makan banyak kot, jadi perut buncit. Kan? Hamilun iaitu perempuan hamil adalah sifat khusus untuk wanita. Sama juga macam murdi'un. Murdi'un ni apa tuan-tuan? Murdi'un ni adalah perempuan yang menyusui. Tak pernah lagi lelaki menyusu saya rasa. Kan? Bagi susu botol je, betul. Tapi tu kita tak katalah dia murdi'un. Murdi'un ni maksudnya menyusu badan. Ataupun yang ketiga kita kata mungkin boleh jadi contoh juga haidun, iaitu wanita yang sedang haid. Itu adalah sifat-sifat special case yang walaupun dia tak ada tamah butah tapi dia adalah muannas. Okey. Saya rasa boleh faham di situ Okey. Okey. Special case yang keempat ni, ni yang saya nak cerita. Special case ni. Okey. Ini saya nak bagi tuan-tuan faham lah satu istilah yang kadang-kadang ramai keliru, iaitu bila kita cerita pasal tamu butah ni. Okey. Contoh dia kalau saya kata dajajun. Biasa kalau kita faham dajajun ni, kita tahulah dia ayam kan, tapi kita mesti ingat dia ayam muzakkar, iaitu ayam jantan. Okey. Sebenarnya kalau ikut istilah bahasa Arab, dajajun ni adalah ayam. Ayam sahaja, iaitu jenis ayam. Apa saya nak cakap? Apa yang maksudnya sampaikan? Maksudnya dia adalah spesies. Spesies. Kita tak refer kepada mana-mana ayam tu ke ayam ni ke. Tak, kita tak refer. Tapi once kalau kita nak kata seekor ayam, kita tambah ta mabutah dekat dia. So dia akan jadi dajajun. Dia akan jadi apa tuan-tuan? Dia akan jadi dajajatun. Dia terus jadi seekor ayam. Seekor ayam. Boleh faham tak? Macam kalau saya nak kata baqarun. Baqarun lembu ataupun sapi bahasa Indonesia. Kita nak kata seekor lembu, kita tak boleh kata baqarun. Kita kena kata baqaratun. Seekor lembu. Okey. Boleh faham Okey. Bab ni memang biasa orang keliru sikit lah sebenarnya. Biasa orang keliru sikit. Kenapa saya cakap orang keliru? Okey. Tuan-tuan tahu tufahun contoh dia. Tufahun. Okey. Tufahun apa ya tuan-tuan? Tufahun adalah apple. Iaitu apple. Kita tak kata apple apa, apple tu ke apple ni, kita tak kata. Kita kata dia apple sahaja. Kalau kita nak kata sebiji apple, kita kata dia sebagai tufahatun. Tufahatun, iaitu sebiji apple. Okey. Sekarang ni saya nak kata, saya nak jamakkan dia. Ini saya keluar sikit lah pada topik. Dalam kita dah cerita bahagian ni, saya nak out of topic sikit lah.
kita nak kata dia sebiji apple. Macam mana saya nak kata saya nak jamakkan dia? Macam mana? Kalau saya nak jamakkan dia, automatically dia akan jadi tufahun balik. Apple kan. Ni jamak ataupun ni jamak dia lah. Apple, tufahun. Dia akan go back to this konsep balik sebenarnya tuan-tuan. Pening ke tuan-tuan? Okeylah, tak apalah. Kalau pening, saya rasa sampai di sini saja dululah. Okey, jadi tuan-tuan boleh tengok balik perbincangan-perbincangan kita tadi, ulang balik, tak faham ulang. Tapi pesanan khidmat masyarakat saya nak sampaikan, tuan-tuan janganlah orang kata putus bawa pening sangat sampai tak sanggup nak belajar dah. Ini hanya satu bab daripada bab-bab bahasa Arab. Yang mana benda ni kita belajar bukan untuk kita nak hadamkan semua, bukan untuk kita nak fahamkan semua, hafal semua. Tak. Ini cuma kita nak bagi tahu dalam mengenali isim iaitu jantina ni, bukan semua keadaan kita boleh kata dia muzakkar dan bukan semua keadaan kita boleh kata dia muannas. Berdasarkan kebiasaan penggunaan dia. Ingat, akhir kata saya nak kata ni, tuan-tuan tengok contoh yang tadi saya bagi tadi tu, surah Al-Lahab, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa Allah pakai tabat, tak pakai tabba untuk yada? Menunjukkan bahawa yada itu ataupun yadun adalah muannas, dia bukan muzakkar, walaupun dia tiada ta mabutah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Jadi saya harap tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh cubalah ulang kaji balik, tengok contoh-contoh balik, dan kita jumpa di lain video ke depan, iaitu yang kita nak berbincangkan tentang bahagian seterusnya, iaitu saya pun tak ingat lah bahagian apa. Jadi kita tengok balik. Okey. Okey, jadi kita nak bincangkan dari segi jumlah, iaitu mufrad, musanna dan jamak. Ini kita dah pergi muzakkar muannas. Okey, baik, dah faham. Seterusnya kita nak pergi mufrad, musanna, jamak. Okey. Baik. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.